Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang mengambil subjek falsafah dan isu semasa UUW 130. Saya salah seorang daripada tenaga pengajar untuk subjek ini. Dengan rasa gembira dan bersyukur dapat kita bertemu di dalam sesi rakaman pengajian untuk video yang pertama. Okey? Baiklah, sebelum saya memulakan kepada topik untuk bab yang pertama ini, suka saya memberitahu kepada semua pelajar, pastikan anda semua telah pun mendaftarkan diri anda secara rasmi di dalam subjek ini untuk semester ini. Mengapa saya katakan begitu? Kerana sebelum ini pernah berlaku kejadian bahawa pelajar belajar sehingga habis semester tetapi dia lupa untuk mendaftarkan subjek ini. Maka kesannya adalah dia tidak boleh mengambil peperiksaan ataupun segala kerja-kerja dan urusan yang melibatkan dirinya, tugasannya tidak boleh diterima. Maka dengan itu saya maklumkan sekali lagi, tolong semak semula dan pastikan anda semua telah pun mendaftarkan diri untuk subjek ini dan anda berada di dalam kumpulan yang benar. Benar. Baiklah. Nama saya Dr. Muhammad Arsyad bin Johannes dan gembira saya untuk menyatakan bahawa subjek ini adalah satu subjek yang akan memberikan gambaran yang lebih luas tentang dunia yang kita duduki sekarang ini, negara yang kita tinggal sekarang ini, dan diri kita, cara kita berfikir. Dan dia adalah satu subjek yang sekiranya anda menghayati dan cuba untuk menyelami lebih mendalam subjek ini adalah salah satu subjek yang menarik untuk diterokai dengan lebih mendalam. Okey ya. Sebelum saya masuk untuk kuliah pertama ini, ingin saya maklumkan bahawa subjek falsafah dan isu semasa di UNIMEP ini merangkumi 8 bab sahaja. Okey. Bab pertama adalah tentang falsafah dan isu semasa dalam konteks rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk bab kedua pula, ia adalah tentang falsafah dan kehidupan, pengenalan kepada ilmu falsafah. Okey. Kita teruskan. Bab ketiga adalah tentang logik dan metodologi memahami Bab yang ketiga pula adalah tentang logik dan metodologi memahami domain analisis falsafah. Kuliah keempat ataupun bab keempat adalah tentang psikologi dan sosiologi memahami domain analisis falsafah. Bab kelima adalah tentang metafizik memahami domain analisis falsafah. Bab keenam adalah tentang epistemologi memahami domain analisis falsafah. Kuliah ketujuh ataupun bab ketujuh adalah ideologi analisis cabaran isu semasa. Dan kuliah ke-8 adalah dekolonisasi analisis cabaran isu semasa. Baiklah para pelajar sekalian, untuk pengetahuan anda, sumber ataupun bahan bacaan tentang falsafah ni terlalu banyak di dalam sumber-sumber seperti kalau kita lihat open source di dalam website-website yang ada di dalam internet, buku-buku yang dijual di pasaran,
penulisan-penulisan tentang jurnal ataupun artikel berkenaan falsafah terlalu banyak. Jadi adalah sesuatu yang membimbangkan sekiranya ada dalam kalangan pelajar mengadu bahawa subjek ini agak sukar untuk difahami kerana tiada bahan bacaan. Bukan tiada bahan bacaan, mungkin anda tidak mencari ataupun tidak meneroka dengan lebih mendalam. Ya, okey. Untuk pengetahuan anda, subjek ini ditawarkan adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk memahami erti falsafah itu sendiri. Dan kalau falsafah itu kita boleh faham dari sudut ceritanya pun sudah kita rasa macam terlalu berat falsafah ini. Apakah itu sebenarnya falsafah? Sekiranya anda baca banyak tentang cara berfikir, kaedah bertindak, cara mentadbir, pergerakan sesebuah negara atau apa saja, itu adalah sebahagian daripada falsafah yang wujud di dalam negara tersebut. Maka suka untuk saya menyatakan di sini bahawa belajar di dalam peringkat universiti ini bukanlah kita seperti belajar di sekolah yang mana cikgu akan memberikan segalanya. Bahkan kalau di peringkat sekolah menengah sekarang pun kita tahu penerokaan daripada para pelajar itu sendiri sangat digalakkan. Maka anda sebagai pelajar universiti, anda perlulah lebih advance daripada pelajar-pelajar yang lain di dalam menerokai ilmu yang anda pelajari di dalam universiti. Okey? Maka kita sudah tidak ada yang diistilahkan sebagai spoon feeding ataupun semuanya nak suap. Tinggal nganga saja dan suap. Tidak ada sudah istilah begitu. Dan kerjasama daripada anda semua sangat kami perlukan. Kerana dengan kerjasama daripada diri anda sendiri, yang berjaya adalah diri anda. Dan anda berusaha lebih, anda akan dapat lebih. Kami daripada para pensyarah akan beri semaksimum yang kami boleh. Tapi dalam masa sama kami akan menggalakkan anda untuk menambahkan bahan bacaan sendiri daripada sumber-sumber yang anda boleh peroleh di sekitar anda. Dan kalau yang sekarang paling dekat adalah sumber internet. Dan itu adalah satu sumber yang mana hanya dengan menggunakan jari anda boleh menerokai apa saja. Okey? Baiklah, kita masuk kepada page yang pertama. Falsafah dan isu semasa dalam konteks rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut berkenaan topik di dalam kuliah pertama ini, suka saya ingin berkongsi kepada anda semua yang sedang mendengar kuliah ini. Mesti anda tertanya-tanya, kami ni engineering kot, takkanlah kami nak kena belajar semua benda-benda begini? Tak ada kaitan dengan diri kami pun, tak ada kaitan pun dengan pelajaran kami. Kenapa kami nak kena belajar falsafah, benda-benda yang melibatkan isu semasa? Inilah persoalan-persoalan yang sering wujud di dalam fikiran ramai pelajar. Tidak kira engineering kah, sains sosial kah. Dan isu paling besar sekali, mengapa hal ini berlaku? Hal ini berlaku kerana simple saja. Kerana bukan anda saja, bahkan diri saya sendiri, kadang-kadang kita ini terleka ataupun terlepas pandang ataupun kurang mengambil tahu bahawa falsafah ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kehidupan kita semenjak kita dilahirkan sehingga ke akhir hayat kita nanti. Kenapa hal ini saya katakan ada kaitan dengan kita? Kerana kita dibentuk daripada falsafah semenjak kita lahir sehinggalah ke akhir hayat kita. Buktinya, bagaimana anda bertindak sebagai manusia? Bagaimana anda berfikir sebagai seorang manusia? Di mana anda tinggal?
bagaimana kerajaan Anda bertindak. Dan segala-gala apa yang berlaku setiap hari ada terkait secara tidak langsung dengan falsafah dan isu-isu yang melibatkan diri kita. Lihat diri Anda sekarang. Anda berada di mana? Anda berada di dalam university dan menjadi pelajar university. Dan Anda adalah sebahagian di dalam falsafah pendidikan negara yang mana kita mahu melahirkan individu yang mempunyai intelektual yang baik, bukan saja pemikiran yang baik, tingkah laku yang baik, adab yang baik, dan segala-galanya kita nak yang baik. Dan semua itu adalah melalui proses falsafah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita lihat kepada page yang pertama ini. Oke, di dalam page ini kita boleh lihat dia menekankan tentang satu konsep yang kita sering kali terlepas pandang ataupun tak pernah dengar langsung. Apa benda nih? Dia menyatakan di sini konsep falsafah ataupun hikmahnya. Apa benda tuh? Apa konsep dalam falsafah? Oke, secara umumnya di dalam bab pertama nih dia telah menekankan yang dipanggil alam besar, alam kecil, makrokosmos, mikrokosmos, alam kabir, alam sagir, diri besar, negara kecil. Apa benda nih? Kalau kita lihat secara literal, secara umum begitu, kita tidak akan dapat mengenal pasti apa benda sebenarnya nih. Oke, biar saya jelaskan. Baiklah, kita melihat kepada perkataan makrokosmos. Apa benda makrokosmos nih kan? Makrokosmos nih dia terkait secara langsung dengan alam kabir. Makrokosmos terkait secara langsung dengan alam kabir. Oke? Apa benda nih? Makrokosmos, alam kabir. Dan kalau saya sebut satu perkara ini, Anda akan paham. Itulah yang dipanggil alam semesta raya. Alam semesta raya. Kalau Anda masih tak paham lagi apa benda alam semesta raya, Anda pergi keluar daripada rumah Anda atau bilik Anda, pandanglah ke langit. Pandang ke langit. Apa yang Anda nampak? Mungkin tempat Anda sekarang hujan. Mungkin ada yang sedang panas terik. Mungkin ada yang sedang melihat video ini dan di waktu malam Anda tak nampak apa-apa, tapi Anda nampak langit. Pagi biru karena ada langit. Tapi betulkah langit itu biru? Itu persoalannya. Dan kalau bercakap tentang alam semesta raya yang dipanggil sebagai alam kabir atau makrokosmos ini, dia satu benda yang kalau kita melihat secara mata kasar, kita akan mengetahui, disitulah ujung langit, yang langit biru itulah langit. Tapi secara umumnya, sehingga ke saat ini, tidak ada siapapun yang boleh mentafsirkan di manakah ujungnya langit tuh. Dan yang kita tahu, kita berada di bumi, dan bumi ini adalah sebahagian daripada planet yang berada di dalam satu lingkaran yang besar yang dipanggil Bima Sakti. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil kita punya kita punya galaksi Bima Sakti. Dan itu adalah sebahagian kecil daripada alam semesta. Sedangkan alam semesta ini tidak mampu terjangkau dengan pikiran kita sebagai manusia biasa. Tidak mampu. Dan itulah yang dipanggil sebagai alam kabir ataupun makrokosmos. Bermakna itu adalah terkait secara langsung dengan perkataan alam yang sangat besar, alam yang sangat luas. Oke, ingat alam kabir dan makrokosmos adalah terkait dengan alam semesta yang besar dan luas. Dan kita tengok ada tadi perkataan lagi, alam sakhir. Alam sakhir itu apa pula? Alam sakhir ataupun mikrokosmos adalah terkait secara langsung. Oke? Terkait secara langsung. Nama saja berbeza tapi maksud yang sama. Bermakna membawa maksud kepada alam kecil. Siapa dia tuh?
Yang alam kecil tuh, alam kecil itu dikaitkan dengan kehidupan, yaitu manusia. Alam kecil wujud di alam besar, ya, manusia wujud di dunia, di atas bumi. Namun begitu, setiap apa yang ada di alam besar, kesemuanya berada di alam kecil. Saya ulangi, namun begitu, setiap apa yang ada di alam besar tidak kesemuanya berada di alam kecil. Faham tidak? Oke, nampak macam berbelit-belit kan? Oke, kalau kamu nak faham, saya ulangi sekali lagi. Namun begitu, setiap apa yang ada di alam besar tidak kesemuanya berada di alam kecil. Menerusi alam kecil, yaitu manusia, dapat dilihat apa yang ada di alam besar. Wah, memang falsafah nih, kalau tak pening, tak sampai falsafah lagi lah. Oke, dia kena pening dulu. Kalau pening, boleh. Oke. Kalau kita lihat pada slide ini juga, alam semesta dikatakan sebagai alam yang besar ataupun makrokosmos, alam kabir, itu adalah benda yang sama semua. Dan dia dirujuk sebagai, kalau di dalam negara kita, ia dirujuk sebagai rukun negara. Negara itu adalah negara kita Malaysia, dan kebangsaan negara kita Malaysia itu sendirilah, dan kita dibentuk oleh satu yang dipanggil rukun negara. Apa tujuannya rukun negara nih? Rukun negara dibina ataupun dicipta bagi, kalau daripada slide ini dikatakan membina diri besar. Apa membina diri besar di sini? Apa maksud membina diri besar? Oke, saya bagi penjelasan begini. Rukun negara ini untuk siapa? Untuk orang tertentu kah atau untuk seluruh rakyat Malaysia? Untuk seluruh rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, membina diri yang besar di sini bermaksud kita membentuk modal insan ataupun membentuk rakyat di negara ini, modal insan di negara ini melalui rukun negara. Karena sesuatu negara itu akan baik, makmur, maju, berkembang adalah kerana manusia yang wujud di dalam negara itu. Dan kalau yang kita nampak ramai rakyatnya tapi agak tidak stabil daripada pelbagai sudut politik, ekonomi dan sebagainya, itu terkait dengan salah satu elemen yang mana kegagalan di dalam membina diri ataupun membina diri besar di dalam insan yang berada di suatu tempat itu. Oke, faham ya? Nampak itu lebih jelas. Diri sebagai alam kecil, mikrokosmos, alam sakhir. Oke, diri ataupun individu. Oke, kita tadi sebagai manusia, individu nih, bagaimana pula kita nih dibentuk? Oke, salah satunya adalah melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Apa kaitan dengan manusia? Kita lahir dahulu. Kita kecil 6 tahun, sekarang sudah ada 5 tahun. 5 tahun pun dah start bertadika ataupun pergi ke kindergarten. Apa tujuannya? Semua adalah untuk tujuan pendidikan. Dan falsafah pendidikan kebangsaan ni, dia tidak terhenti pada umur sekolah menengah, sekolah rendah. Dia berterusan sehingga ke peringkat university. Tujuannya apa dia? Tujuannya adalah untuk membina negara kita nih. Tujuannya adalah untuk membina negara ini melalui modal insan yang dilahirkan. Kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Baiklah, di dalam usaha membina diri besar. Membina diri besar ni adalah merujuk, dia adalah sebagai satu kiasan bahawa diri besar itu individu daripada tidak ada apa-apa tapi dilahirkan, dibentuk menjadi seorang yang sangat berguna kepada negara, masyarakat, diri dia sendiri, bangsa dia. Dan itulah yang membawa arti kepada membina diri besar. Salah satunya adalah melalui rukun negara. Apa itu rukun negara?
Mesti Anda tertanya-tanya, dulu saya selalu baca rukun negara di sekolah. Setiap hari Isnin kita ada perhimpunan pagi dan dalam perhimpunan kita akan baca rukun negara. Tapi tahukah Anda bahwa rukun negara ini merupakan tunjang perpaduan di negara kita? Dan melalui rukun negara ini jugalah kita mampu berada di atas landasan yang dikehendaki oleh negara kita. Mengapa saya nyatakan begitu? Karena sekiranya kita menelusuri setiap daripada intipati yang terkandung di dalam rukun negara, kita mampu melihat bahawa tidak ada satu orang di dalam negara kita ini yang akan terabai ataupun dinafikan haknya melalui kenyataan yang wujud di dalam rukun negara itu sendiri. Kalau kita lihat dan kalau kita ingat semula, apakah rukun negara Malaysia? Ada 5 perkara. Kepercayaan kepada Tuhan. Apakah konsep kepercayaan kepada Tuhan? Kita percaya bahawa terdapat satu kuasa yang mana kuasa itulah yang telah pun mewujudkan alam kabir, yang kita cerita sebelum ni, alam semesta yang luas, cukup luas ni, dia tidak akan terbentuk sendiri, dan melalui pegangan itulah kita yakin bahawa terdapatnya yang dikenali sebagai Tuhan. Dan apapun Tuhan Anda, yakinlah bahawa Tuhanlah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kenapa dikatakan kesetiaan kepada raja dan negara? Kerana negara kita di Malaysia, kita memiliki raja dan juga yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Okey? Dan itu telah pun termaktub di dalam perlembagaan, dan itu adalah sebahagian dan menjadi keistimewaan kepada Malaysia sendiri, kerana kita selain daripada raja berperlembagaan, selain daripada selain daripada demokrasi berparlimen, kita juga memiliki raja berperlembagaan. Kita ada 2 untuk satu negara. Itu keistimewaan yang wujud di negara kita. Yang seterusnya, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan itu luhur. Perlembagaan itu adalah undang-undang tertinggi yang semua rakyat Malaysia, tidak kira Melayu, Cina, India, perlu patuh kepada apa yang dinyatakan di dalam perlembagaan. Mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan akan terbatal sekadar yang bercanggah. Begitu hebat perlembagaan, dan dia terletak pada tempat ketiga. Kedaulatan undang-undang di negara kita. Mungkin kadang-kadang kita lihat seperti tidak adil, tapi itulah undang-undang yang mana undang-undang bertujuan untuk mendisiplinkan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan apa tujuannya? Seperti saya kata tadi, membina diri yang besar. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Sejak akhir-akhir ini, banyak kita lihat daripada media sosial, daripada akhbar, ketidaksopanan ataupun sifat yang tidak sepatutnya ditonjolkan wujud di dalam masyarakat kita. Dan pada saya, secara umumnya itu berlaku kerana kurangnya penghayatan terhadap rukun negara. Dan apabila kita berpegang kepada 5 prinsip rukun negara ini, saya yakin usaha di dalam membina diri besar bagi setiap insan yang ada di negara kita akan tercapai. Okey? Kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Daripada kelima-lima prinsip di dalam rukun negara ini, sebenarnya terdapat juga 5 matlamat ataupun objektif prinsip rukun negara ini dibentuk. Okey, kita bacakan satu demi satu dan saya akan huraikan. Pertama sekali, objektifnya adalah bagi mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Adakah Anda melihat kita baik dengan rekan-rekan kita yang berlainan bangsa? Saya ramai kawan-kawan yang berlainan bangsa dan kami baik, kami hidup dengan aman sentosa. Dan saya lihat Malaysia juga secara umumnya kita baik sesama masyarakat kita. Okey? Kedua, memelihara satu cara hidup yang demokratik.
Apa maksudnya? Kita coba menjaga dengan baik demokrasi yang wujud di dalam kalangan masyarakat dan kehidupan kita. Ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Ini semua telah termaktub di dalam perlembagaan. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi, kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Ini maksudnya di sini sikap yang liberal ini maksudnya yang keterbukaan kita bebas, penerimaan kita luas terhadap budaya yang pelbagai. Ya, kita hidup di Malaysia ini, kita bukan semua Melayu, bukan semua satu bangsa, bukan semua satu budaya ataupun adat. Kita, macam saya sendiri di Sabah, kami ada lebih kurang 53 etnik untuk Sabah saja, dan ada berapa banyak dialek, dan ada berapa banyak budaya, ada berapa banyak adat resam, dan itu semua yang memerlukan yang dipanggil sifat liberal, keterbukaan di dalam penerimaan masyarakat yang wujud di sekeliling kita. Dan yang terakhir, membina sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi modern. Ini kita tidak boleh nafikan dan kita tidak boleh ketinggalan. Kenapa? Kita semakin marah ke hadapan dan kita tidak boleh ketinggalan. Adik-adik semua, saya faham kita mungkin terkejut kenapa kita guna online apa semua, tapi kita tidak boleh tidak. Kita kena berusaha untuk mencapai sama seperti orang lain. Karena apa? Karena objektif kita adalah salah satunya progresif dan mampu untuk bersaing menggunakan sains dan teknologi modern. Semua apa yang telah saya cakap ataupun telah saya huraikan tadi itu tujuannya hanya satu, yaitu ingin membina diri yang besar. Seterusnya, mari kita melihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Apa pula falsafah pendidikan kebangsaan? Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian keluarga, masyarakat, dan negara. Apa tujuan falsafah pendidikan kebangsaan nih? Tujuannya hanya satu. Antara tujuannya yang utama adalah bagi membina negara kecil. Apa maksud membina negara kecil? Maksudnya dia refer direct kepada kita punya negara. Kita punya negara bukanlah satu negara yang seperti negara Eropa yang luas, besar, atau negara-negara yang lain di rantau Asia. Kita antara negara yang kecil. Jadi dalam usaha membina negara yang kecil ini, falsafah pendidikan kebangsaan adalah menjadi salah satu medium utama di dalam membantu membina negara ini. Dan kalau kita tengok ataupun kita lihat semula, apa tujuannya? Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Harmonis dan seimbang dari sudut intelek. Berilmu dan beradab. Itu maksud intelek. Berilmu dan beradab. Karena dalam dunia ini banyak berilmu, adabnya kurang. Ada yang adabnya ada, tapi ilmunya kurang. Ilmu ada, tapi tak beradab, tak guna. Kita tengok orang pandai-pandai di luar daripada Malaysia sana. Hebat, powerful, inteleknya bagus, tapi dari sudut adabnya dia agak kurang. Karena tak sesuai dengan adab kita dan kita lihat mereka tak boleh nak beradaptasi sangat dengan kita. Jadi intelek dia tuh mungkin kurang daripada sudut pandang kita. Rohani, emosi, dan jasmani. Melalui apa? Melalui kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi kita, saya sendiri dan Anda semua sebagai pelajar, kita semua
terkait secara tidak langsung dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Apa pula elemen-elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan? Ada terdapat lebih kurang 9 ataupun 10 elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini. Saya akan bacakan sepintas lalu, dan benda ini terdapat di dalam banyak bahan rujukan di luar sana, dan saya memberikan Anda sedikit homework untuk cuba meneroka secara satu demi satu apakah sebenarnya elemen di dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini. Pertama dari kata sini adalah pendidikan satu usaha yang berterusan. Itu elemen pertama. Apa maksudnya? Kalau secara literal kita boleh cakap falsafah ini adalah elemen ini adalah menyatakan bahawa kita tidak terhenti lepas kita sekolah tuh pendidikan itu berakhir. Tidak. Tapi pendidikan itu adalah usaha yang berterusan sehingga ke akhir hayat kita. Kedua, memperkembangkan potensi individu. Yalah, kalau dulu kita tak belajar, kita tak boleh buat apa-apa, kita tidak tahu apa potensi yang ada pada diri kita. Tetapi apabila kita masuk ke dalam institusi pengajian, kita digilap, kita didorong, kita di pelbagai usaha telah diambil, diguna pakai, dan akhirnya membentuk siapa diri Anda di masa hadapan. Okey. Ketiga, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Keempat, insan yang seimbang dan harmonis. Ini saya sudah hurai banyak tadi. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini juga telah saya ungkapkan lebih awal di dalam di dalam rukun negara tadi. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, rakyat Malaysia yang berketerampilan, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, rakyat Malaysia yang bertanggung jawab. Okey, semua apa yang saya cakap tu semua merujuk kepada maksud asal ayat itu dinyatakan. Kalau dia kata rakyat Malaysia yang bertanggung jawab, kita cuba dibentuk melalui pendidikan untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab kepada diri kita dan negara kita. Rakyat Malaysia yang berkeupayaan untuk menikmati kesejahteraan diri, dan yang terakhir, rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan semula kepada negara ini. Baiklah, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Di sini kita dapat lihat satu yang dikenali sebagai gambar raja. Gambar raja yang menunjukkan bagaimana insan yang seimbang dan harmonis itu mampu di dalam membantu usaha membina negara kecil ini. Insan yang seimbang dan harmonis ini terdiri dari 4 elemen yang paling besar di dalam kehidupannya. Pertama sekali, intelektual ataupun ilmu pengetahuan. Kedua, rohani. Rohani ini melibatkan kejiwaan, pemikiran diri orang individu itu sendiri. Jasmani itu terkait dengan diri individu itu sendiri, dan emosi terkait dengan perasaan. Dan sekiranya keempat-empat ini berada dalam tahap optimum, insya-Allah insan yang seimbang dan harmonis ini mudah diwujudkan ataupun mudah terbina di negara kita nih. Insan yang seimbang dan harmonis ini juga adalah antara individu yang bakal diistilahkan di sini mempunyai ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia, dan akhirnya tanggung jawab dan sumbangan kepada masyarakat dapat disumbangkan. Dan kesemua benda ini termaktub di bawah satu yang dipanggil kepercayaan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, kalau kita lihat ya, bulatan yang kecil tu, itu bayangkan di dalam bulatan itu adalah diri Anda. Kalau Anda nama Siti, Siti lah dalam tu. Kalau nama Ahmad, Ahmad lah dalam tu. Kalau nama Ravi, Ravi lah dalam tu. Ravi adalah seorang yang intelek. Ravi juga rohani yang baik, jasmani yang okey, dan emosi yang stabil. Dan Ravi berpegang kepada kepercayaan Tuhan yang dia miliki. Dan dalam masa yang sama, Ravi juga
bakal menyumbang kepada masyarakat dari sudut yang pelbagai, sama ada pengetahuan ataupun sebagai apa peranan Ravi di dalam masyarakat. Siapalah Ravi kah, Siti kah, Ahmad kah, Anda semua ada insan yang dikenali sebagai model insan yang akan membina negara kecil. Anda lah, yaitu pelajar. Dan kita teruskan kepada slide kita yang terakhir. Ini juga adalah salah satu daripada gambaran secara penuh untuk bab 1 ini. Sekiranya kita lihat semula, di dalam satu bulatan yang besar ini, di atas sekali kita boleh lihat negara nasional. Negara nasional itu apa dia? Itu meliputi negara kita, digambarkan sebagai negara Malaysia. Dan di bawah sekali sebelah kiri kita akan melihat diri individual. Diri individual itu siapa? Kita dan seluruh rakyat Malaysia yang ada. Oke? Sebelah kanan kita ada makrokosmos, yang itu alam kabir. Itu meliputi seluruh alam semesta. Dan yang di bawah sekali sebelah kanan mikrokosmos, alam sakhir. Alam sakhir itu adalah individu yang dikenali sebagai manusia. Dan di dalam bulatan yang besar ini, untuk bab 1 ataupun chapter 1 ini, rukun negara digunakan di dalam tujuan membina diri besar ataupun membina insan yang berjiwa besar, individu itu sendiri. Rukun negara itu bertujuan untuk menjadi track utama ataupun laluan utama bagi membentuk insan yang berjiwa besar ataupun membina diri yang besar. Dan disiplin yang terdapat di dalam ilmu falsafah untuk seseorang itu boleh lalui adalah terlalu banyak dan terlalu luas. Dan semua ini akan saya terangkan satu demi satu. Antaranya adalah logik, psikologi, metafizik, epistemologi, estetik, etika, politik, ekonomi, dan peradaban. Dan yang terakhir, di dalam usaha membina diri besar melalui rukun negara, kita tidak lupa bahawa falsafah pendidikan kebangsaan yang diwujudkan adalah untuk mewujudkan yang dipanggil negara kecil, membina negara kecil. Saya yakin dan pasti Anda yang sedang mendengar rakaman video kuliah ini, pasti Anda sedikit pening ataupun apa benda sebenarnya yang aku nak kena belajar nih. Tapi yakin dan percayalah bahwa benda ini tidaklah sesukar mana, tidaklah susah seperti yang Anda bayangkan. Tambahkan bahan bacaan. Saya sempat buka banyak jurnal dan artikel yang ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan semua itu membantu untuk saya memahami secara total ataupun secara menyeluruh berkenaan falsafah itu sendiri. Tapi untuk mengikuti silibus ini, dia bermula dengan yang dipanggil sebagai rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan kita tidak bermula dengan apakah itu definisi falsafah. Okey, jadi untuk menambahkan pengetahuan, jangan malu, jangan segan, bukalah, carilah. Dalam Google banyak, dalam jurnal banyak, dalam buku pun banyak. Jadi apapun, saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar. Dan sekiranya ada banyak persoalan di fikiran Anda, boleh direct kontak melalui kaedah perhubungan kita, WhatsApp ataupun Telegram. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.